Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizuddin bin Muhammad Noor, daripada Bachelor of Medical and Health Science, ingin mempersembahkan satu case study bagi memenuhi kehendak modul MBCB 2626. Okey, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, hari ini saya akan present berkenaan dengan Management of STEMI at Emergency Department. Okay, introduction. Chronic heart disease is an important cause of death in Malaysia, yang mana 20-25% of all deaths in government hospital. Sebab apa government hospital? Sebab kebanyakan pesakit yang datang ke hospital kerajaan. Okay, mortality rate bagi pesakit MI adalah 20%, agak tinggi. Dan high mortality rate ni disebabkan oleh late presentation or diagnose or misdiagnose. Kebiasaannya disebabkan oleh datang lambat ke hospital dan juga misdiagnose. Okey, dalam kes MI, apa yang penting adalah early reperfusion bagi mengelakkan berlakunya kerosakan myokardium, yang mana apabila myokardium dapat diselamatkan, dia punya morbidity dan mortality rate pun berkurang. Okay, next. Okay, pathogenesis. ST elevation MI disebabkan oleh necrosis of heart muscle, disebabkan oleh acute total coronary occlusion. Antara occlusion disebabkan oleh atherosclerotic plaque dan juga coronary spasm. Okey, antara atherosclerotic plaque dan coronary spasm ni kita tak dapat buat apa lah, sebab dia spasm, tak ada rawatan khusus. Tapi atherosclerotic kita boleh manage. Kita boleh thrombolyze dan juga buat PCI. Okey, diagnosis MI kebiasaannya kita ambil daripada clinical history of ischemic type chest pain. Selain daripada itu, kita boleh ambil melalui ECG, di mana berlakunya ECG changes, iaitu ST up di bahagian-bahagian yang terkena serangan. Okey, dan selain daripada itu kita boleh melihat serum cardiac biomarkers. Saya tak tahu lah, dia punya projector ni rosak, dia jadi background jadi kurang. Okey, chest pain kebiasaannya myocardial infarction ni, dia punya chest pain itu terjadi dekat retrosternal, bahagian tengah dada, dengan mengalami severe chest pain. Dan chest pain tu biasa macam crushing, squeezing macam orang ramas, dan juga macam orang tekan dada. Itu sebab bila tanya pesakit kata macam mana sakit, dia kata macam orang hempak dengan batu. Okey, dia punya event onset tu mesti lebih daripada 30 minit. So kalau pesakit mengadu sakit dada berapa minit? 1 minit. Kebiasaannya bukan MI. Dia biasanya disebabkan oleh costochondritis ataupun muscle pain. Okey, setiap daripada chest pain ini biasa dia datang dengan sweating, nausea, vomiting dan SOB. Dia kadang-kadang dia menjalar ke bahagian dagu, tangan kiri dan juga interscapular region, bahagian scapula. Tapi beware untuk diabetic patient, kadang-kadang dia chest pain itu dia tak rasa. Dia terkena serangan tapi dia tak rasa chest pain. So ini bahaya, sebab patient boleh collapse tanpa kita sedar, sedangkan dia terkena serangan. So kena pantau dia punya ECG lah. Dan ada certain MI dia macam saya tengok kebanyakannya inferior MI. Patient datang dengan epigastric pain sahaja, tapi bila buat ECG tengok ST up dekat inferior leg. So beware of epigastric pain. Jangan anggap mudah. Terutamanya di klinik-klinik
di klinik bila kita tanya patient epigastric pain, kita bagi MMT suruh balik tanpa buat ECG. Sekarang epigastric pain kena buat ECG Okey, sebab ada pesakit yang terkena inferior MI, dia punya mengadu epigastric pain sahaja. Okey, atypical presentation such as vomiting, weakness, dizziness dan syncope. Okey, patient juga boleh menyebabkan terjadinya syncopal attack Okey, ini ECG evolution of myocardial infarction. Dia boleh tengok hari pertama normal, masa normal, tak ada ST up, antara minutes dan ke jam kena serangan dia dah terbentuk ST elevation. Okey, antara jam hingga ke 1 hari dia dah terbentuk Q wave dan terbentuknya inverted T inversion. 1 minggu Q wave kekal, T inversion ni dah reduce sikit dan berbulan T wave normal kembali, tetapi Q wave tetap sama. Sebab apa? Sebab apabila berlaku infarction, myocardium dah necrotic, dia dah rosak, dia akan terbentuknya Q wave. So Q wave ni takkan hilang lah. Okey, untuk MI biasanya ECG dia dekat limb lead dia lebih 0.1, dekat pericardial lead dia lebih 0.2 kebiasaannya. Okey, ECG changes dia, kita boleh tengok bahagian mana yang kena. Kalau anteroseptal dia berlaku ST elevation dekat V1, V3, extensive anterior MI V1 to V6, posterior V7, V8 dan juga V1, V2 Okey, anterolateral lead 1 AVF, V5, V6, inferior 2, 3 AVF dan right ventricle V4R dengan V5R. Anteroseptal biasanya coronary yang terlibat ada left artery descending, inferior biasanya coronary terlibat adalah right coronary artery, dan lateral biasanya coronary artery yang involved adalah circumflex, left circumflex. Okey, ini case study yang saya buat dekat casualty masa posting ED hari tu. Date 20 November 20, time tengah hari. 59 years old man, Malay, presented to emergency department. HLPZ mengadu sakit dada, crushing chest pain with radiating to the neck and shoulder. Before this patient pergi ke klinik kesihatan due to current chest pain, masa rehat, dan terjadi 2 kali. Patient diberi tek GTN dekat klinik. Mungkin masa ni dia punya ECG tak ada changes sebab patient kena masa rehat Selepas dia ambil tek sublingual ni, pain resolve, tapi jadi balik dekat rumah patient ambil lagi sublingual GTN, tapi pada masa ni dia punya pain sudah tak jalan the pain not resolved, and the patient bagi tahu keluarga suruh hantar dia dekat kecemasan. No complaint of nausea, vomiting, and no palpitation and no short of breath dekat rumah Okey, ini kita punya general history past medical history patient. The past medical history include next patient ada hypertension, hyperlipidemia lebih kurang 10 tahun, ada diabetic mellitus dekat 12 tahun, dan patient follow up dekat klinik kesihatan Ketere. Ini antara ubat yang diambil lah. Ubat kecil manis, metformin, gliclazide, ubat darah tinggi pun combine dua, metoprolol dengan perindoprel. So patient ni dia punya hypertension dia macam tak kontrol lah. Ubat start 2 kecil manis, 2 ubat. Lepas tu patient start juga anti-kolesterol, simvastatin. No history of ischemic heart disease before and this patient. This is first episode of chest pain. Patient also has epigastric pain before, but type of pain not similar to this current chest pain. Patient pernah kena chest pain, tapi sebelum dia mengadu macam kena gastritis.
Say drug history, no history of drug, allergic or allergic reaction before. Family history, ini penting dalam pendiagnosaan family history, sebab MI kebanyakannya disebabkan keturunan selain daripada faktor lifestyle. Okay, the family history include the sudden death. Okay, ayah dia ada sejarah mati mengejut pada umur 55 tahun. Okay, cause of death adalah heart attack. Okay, it was also know that this mother was okay, mak dia ada darah tinggi dan abang dia ada angina dan nenek dia ada type 2 diabetes mellitus. Okay, social history berkahwin, anak 7, kerja kampung, passion adalah regular smoker, lebih kurang 20 batang sehari, dan peminat tegar teh tarik sampai 5 gelas satu hari. Dia memang orang dulu-dulu dia suka cukup minum teh tarik dekat kedai. Rumah buat dekat rumah pun tak sedap. Okay, the patient never does exercise because he said he has work as a kerja kampung and no need to do exercise. Orang kampung biasa macam ni lah. Okay, sebab dah kerja kampung dia tak buat exercise, sebab dia kata dia dah exercise. Okay, no family member recently came back from assault Kelantan. Okay, patient tak ada sejarah kontak dengan pesakit COVID Okay, on examination, physical examination, he look pink, conscious, alert, tapi dalam kesakitan, sakit dada, mildly tachycardic and CRT less than 2 second. Okay, CRT normal. Pain score 6 and patient was sweating. Okay, dah sampai kecemasan, patient dah start sweating dah start sweating. Okay, the blood pressure was 145/95. Okay, pulse 97, mild tachycardic. JVP normal, apex big okay, heart sound, no rhythm, no murmur. The very praise was cool, patient ada sejuk, tapi tidak direkodkan angioedema, tak ada angioedema. Okay, ni vital sign temperature tak ada fever, blood pressure 145/95 okay, control respiratory rate sedikit tachypneic, pulse rate mild tachycardic, rhythm regular, no atrial fibrillation. Okay, lung, he was mildly tachypneic but the chest was clear and auscultation and equal air entry. Okay, SpO2 100% under air room, no any surgery scar seen on the chest scene. Abdomen soft and not tender, liver not palpable. Okay, next. Okay, ni dia punya CG. Sorry saya punya ni rosak sikit, dia tak nampak dekat slide. Okay, tapi bila projector ni dia rosak, dia tak nampak ECG Tapi ECG ada ST elevation dekat V2 to V3 V2 V3, dan dia ada ST depression dekat lead 2, 3 dan AVL lead 2, 3 dan AVL. Okay, echocardiogram dekat red zone, hyperkinetic anterolateral wall, dia punya left ventricle ejection fraction 49%, no thin wall seen. Ini penting thin kalau ada thin, ini menunjukkan patient old infarct so patient ni dia acute lah, bukan old infarct. Okay, no any intracardiac thrombus, valve normal, chamber not dilated. Okay, ni echo. So dalam patient ni dia punya diagnosis anterolateral. So dalam echo dah nampak bahagian ni bahagian ni nampak hypokinetic kurang bergerak, bahagian ni pun kurang bergerak. So daripada echo kita boleh jangkakan bahagian coronary artery yang terlibat adalah bahagian circumflex dan juga left LAD, left atrial descending. Left atrial descending. Okay. Okay, blood test. Okay, blood test. HB looks normal. Ini normal, create normal. Glucose a bit high, patient ada diabetic.
sikil looks normal, lactic acid dehydrogenase high. Okey, ini signifikan menunjukkan organ dalam badan kita mengalami kerosakan. Mengalami kerosakan. Bila organ mengalami kerosakan, benda ni akan tinggi LDH. So patient kena MRI, dia punya LDH tinggi Okay, diagnosis. The initial electrocardiogram was done and demonstrate sinus rhythm and 2 mm ST deviate in anterolateral leg and depression di lead 1 AVF dan 3 AVF. So diagnosis dia anterolateral MI. Okay, differential diagnosis adalah stable angina, pericarditis, myocarditis, aortic dissection, pulmonary embolism, esophageal reflux. Okay, ini semua dia punya features chest pain. Pericarditis boleh menyebabkan chest pain, myocarditis menyebabkan chest pain, aortic dissection boleh menyebabkan chest pain, pulmonary embolism boleh menyebabkan chest pain, dan juga SOB, esophageal reflux pun boleh menyebabkan chest pain. Okay, management of acute ST segment elevation MI berdasarkan CPG terbaru 2019, Malaysia punya CPG. Okay, primary goals of therapy adalah untuk reduce the amount of myocardial necrosis, preserving left ventricle function. Tujuannya adalah terapi adalah untuk mengurangkan kerosakan LV dan menghalang daripada berlakunya kekurangan function left ventricle. Okay, prevent major adverse cardiac events seperti kematian, non-fatal MI and need for urgent revascularization. Okay, treat acute life-threatening complication of acute coronary syndrome. Okay, ini tak nampak sebab projector ni rosak sorry, minta maaf. Tapi dekat sini apa yang boleh kita lakukan di casualty bila patient sakit masuk dekat red zone, saya tahu kenapa projektor ni rosak. Saya nak tunjuk tak boleh, tak nampak. Okay, patient chest pain, yang perlu penting adalah ECG untuk diagnosis, untuk membuat diagnosa cardiac markers. Dan kalau patient ada ST-up, ECG, kita boleh bagi sublingual GTN, oksigen. Okey, untuk oksigen ni guideline terbaru mengatakan jika SpO2 95 ke atas tak perlu bagi tak perlu beri oksigen. Apabila SpO2 95 ke bawah sahaja kita beri oksigen Okey, boleh bagi ECG monitoring kena sentiasa lakukan. Boleh bagi antiplatelet aspirin 300 mg ataupun clopidogrel. Okey, patient chest pain boleh bagi analgesic seperti morphine 2.5 or 5 mg. Lepas tu boleh bagi anti-emetic Okey, kita buat assessment sakit sama ada boleh buat primary PCI ataupun nak thrombolyze. Okey, primary PCI target dia door to door adalah 30 minit sahaja. So 30 minit di casualty, dan selepas tu sebelum 60 minit tu wire PCI tu sudah masuk ke dalam lesion dekat cath lab. Itu target dia. Tapi kalau kita thrombolyze dulu, dia tak jadi primary PCI lah. Primary PCI ni kena direct patient chest pain masuk cath lab buat PCI. Lebih daripada 3 jam sebelum 3 jam. Kalau dah lebih daripada 3 jam, kita panggil rescue PCI Dia bukan lagi primary PCI. Okey, dalam management MI ni dia ada reperfusion therapy reperfusion strategies. Target dalam pengurusan MI adalah untuk mengelakkan berlakunya kerosakan myocardium. Time is the essence in the management of STEMI. As time loss is myocardial loss. Kena ingat, semakin lambat patient kita arrange untuk reperfusion, semakin tinggi dia punya chances untuk rosak myocardium. Apabila chances untuk rosak makin tinggi, maka mobility dan mortality semakin tinggi. Okey, mengikut CPG terbaru
door to needle time adalah 30 minit. Ini yang sukar untuk kita capai untuk buat primary. Tapi the best management for MI adalah primary PCI. Okay, door to balloon time guideline terbaru saja 90 minit, tapi Malaysia 60 minit daripada casualty 30 minit, dan sebelum 60 minit tu wire mesti dah cross lesion. Okay, how to achieve this target? Amat sukar sebab 30 minit tu agak cepat juga masa patient daripada onset chest pain tak boleh lebih daripada 3 jam, dan sampai casualty kena manage dalam masa setengah jam sahaja, kena arrange untuk primary PCI dan hantar ke cath lab, dan sampai cath lab tu sebelum 60 minit tu dah settle, wire tu dah cross dia punya lesion, dah cross dia punya lesion. Management MI dia reperfusion terapi. Kalau kita nak thrombolyze dulu, kita boleh thrombolyze dulu, bagi streptol 1.5 mega unit dilute with 100 cc normal saline. Lepas tu kena perhatikan BP, pulse rate, no contraindication, ECG monitoring dan vital signs monitoring. Tapi kena ingat strap dia punya contraindication dia, kena ingat history of ICB tak boleh bagi, ischemic stroke within 3 months tak boleh, history of intracranial lesion tak boleh, ada patient pernah ada arteriovenous malformation, ada pernah ada aneurysm dekat kepala tak boleh, brain tumor, active bleeding or bleeding diastasis. Bleeding diastasis ni dia macam contusion, macam contusion ataupun bruise ataupun hematoma, tak boleh bagi. Significant head trauma within 3 months dan suspected aortic dissection. Bahaya, bagi boleh membunuh pesakit kalau ada aortic dissection. Relative contraindication, severe uncontrolled HPT tak boleh bagi, ischemic stroke more than 3 months tak boleh, history of chronic severe uncontrolled hypertensive tak boleh, patient on anticoagulant INR lebih daripada 2 tak boleh, recent major surgery lebih daripada 3 months tak boleh, patient yang ada traumatic or prolonged CPR tak boleh, recent internal bleeding like GIT or urinary tract tak boleh, pregnancy tak boleh, active peptic ulcer juga tak boleh. Sekiranya patient telah dibuat PCI, telah kita bagi thrombolyte dekat thrombolytic dekat red zone, masuk ward, PCI berjaya buat, apa yang penting adalah continuous ECG monitoring for hourly dan monitor blood pressure. 24 hour rest in bed, look for any complication after PCI, ada bleeding ke tak ada, BP okey ke tak. Refer dietitian. Lepas tu selepas 24 jam PCI, kalau patient okey, everything okey, discharge lah. Kita boleh discharge patient with follow up cardio clinic. With follow up cardio clinic dan juga cardiac rehab. Penting patient post MI kita kena refer kepada rehabilitation program, sebab kita nak meningkatkan kembali dia punya quality of life. Kita kena ajar dia exercise, ajar dia apa yang tak boleh buat, apa yang boleh buat. Saya rasa itu saja persembahan daripada saya, presentation daripada saya. Apa yang kurangnya daripada kelemahan diri saya sendiri, dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.